Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah, marilah sama-sama kita manjatkan setinggi rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnia Allah masih lagi kita diberikan kesempatan dan peluang untuk berada di depan depan telefon ke depan komputer kan, untuk mendengar sedikit orang kata tazkirah ringkas lah untuk pagi ini, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita masih lagi dihidupkan Allah berada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, Ramadan Mubarak, yang masuk hari ini hari yang keempat dah. InsyaAllah kita harap Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sampai ke raya lah, sampai ke raya, dan kita mohon pada Allah agar segala ibadah yang kita duk buat ni sehari-hari ni mendapat perkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita membacakan kitab ataupun matan daripada matan berkaitan dengan akidah, iaitu matan Nawaqidul Islam yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, yang mana pada kuliah yang lepas telah kita bincangkan berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan keislaman seseorang. Perkara-perkara yang boleh membatalkan keislaman seseorang. Dan kita telah masuk kepada perkara yang pertama yang boleh membatalkan keislaman ataupun keimanan seseorang, iaitu asyirk, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung sedikit lagi setakat mana yang kita sempat. Baik, qala muallifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain, amin. Baik, kita sambung. Al-awwal asyirku. Maksud syirik telah kita syarah pada minggu lepas, pada kuliah yang lepas. Maksud syirik itu ada berapa? Syirik besar, syirik kecil. Syirik besar tu macam mana? Syirik kecil itu macam mana? Bagaimanakah syirik yang tidak diampun dan sebagainya? Hak tu kita telah sentuh lah. Baik, asyirku fi ibadatillahi ta'ala, syirik dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Baik, syirik di dalam ibadah. Baik, sebelum kita pergi jauh, kita akan ambil maksud ibadah. Apakah yang dikatakan sebagai ibadah? Apa yang dikatakan sebagai ibadah? Kita ni duk buat ibadah. Kita duk kata lagu tu. Tapi kalau orang tanya kita, katalah orang non-Muslim kan, orang yang ateis kan, dia kata, ibadah tu apa? Dia tanya kita balik. Ibadah tu apa? Apakah benar ibadah? Ataupun orang biasa-biasa lah tanya kita, apa dia ibadah tu? Kita kalau yang jenis tahu tu, tahulah jawab. Kalau hak jenis tak tahu tu, nak tanya buat apa ibadah? Dia kata ibadah tu, ibadah lah. Yalah, apa dia maksud ibadah? Dia duk tanya buat apa tu maksud ibadah? Ibadah lah. Takkan nak jawab lagu tu. Kita ni sebagai orang Islam kena tahulah maksud ibadah. Ta'rif ibadah ataupun definisi ibadah tu kena tahu. Orang kata perkara basic tu. Perkara basic perkara yang asas. Sebagai seorang Muslim tu kena tahu apa maksud ibadah. Baik, ibadah ni kalau dalam bahasa Melayu dia kata perhambaan diri. Kita memperhambakan diri kita. Ibad, dia maksud ibad tu apa ni? Ubat tu semua maksud hamba tu. Hamba kan, memperhambakan diri. Ibadah tu maksudnya suatu pekerjaan yang kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari segi maksud biasa. Baik, hari ini kita akan ambil maksud ibadah yang betul-betul itu. Apa dia maksud ibadah? Orang tanya. Yang dia kata asyirku fi ibadah. Apa maksud ibadah? Syirik pada ibadah. Baik.
Para ulama kata al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Tu yang pertama. Nah, ibadah itu ialah dia kata setiap benda, setiap perkara yang kita buat, yang mana kalau kita buat benda tu Allah suka benda tu dan Allah redha benda tu. Bila Allah suka, bila Allah redha, adalah pahala untuk kita orang yang buat tu. Nah, itu maksud ibadah awal-awal kali. Nah, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, Allah suka, Allah redha, benda yang kita buat tu pun ada dalil dia. Ada dalil yang sahih daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Benda tu kita sebut sebagai ibadah. Benda tu sebut sebagai ibadah. Dan Allah bagi pahala dekat kita. Nah, itu dikatakan. Yang pertama, nah, apa yang Allah suka, apa yang Allah redha. Macam tu. Baik, sambung minal aqwali wa a'malil batinah wa dhahirah. Dan ibadah itu ialah apa yang kita buat sama ada berbentuk akwal. Akwal ni berbentuk kata-kata. Kata-kata. Kita katalah apa-apa. Yang baik-baik tu. Istighfar, kita selawat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kita puji Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Ataupun selain pada zikir-zikir itu kita cakap dengan orang, kita cakap elok-elok, kita guna bahasa yang elok, kita nasihat orang, kita kata elok-elok. Itu semua tu akwal yang termasuk ataupun kata-kata yang termasuk dalam nilai ibadah. Benda itu dikira sebagai ibadah. Benda baik-baik yang Allah suka tu. Minal aqwal wal a'malil batinah wal zahirah. Dan amalan kebatinan, bukan amal batin tu. Kebatinan ni maksudnya amalan-amalan yang datang daripada hati kita. Ikhlas, sabar, bersangka baik. Itu amalan-amalan batin orang panggil. Bersangka baik, tak cemburu, tak ketahuan biji buah tu kan. Hak tu amalan yang batin. Itu amalan yang batin. Wa zahirah, dan amalan-amalan yang zahir. Amalan yang zahir seperti apa? Seperti solat, puasa. Ni dalam bulan puasa ni kan. Dalam bulan Ramadan ni kita kena berpuasa. Itu amalan-amalan yang zahir. Perkara-perkara itu dinamakan sebagai ibadah. Yang mana Allah suka dan Allah redha. Macam tu. Minal aqwali wa a'malil batinah wa dhahirah. Kullu ma ja'a fi syar' minal awamir wan nawahi. Dan ibadah ini juga ialah apa yang didatangkan oleh syarak ataupun yang didatangkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berbentuk awamir. Awamir ini berbentuk suruhan. Berbentuk suruhan. Wan nawahi, ataupun tegahan. Ada ibadah-ibadah ini berbentuk suruhan. Maksudnya kalau Allah suruh buat benda tu ibadah lah tu. Dan ada juga bentuk yang Allah suruh buat, kena tinggalkan benda tu, jangan duk buat benda tu. Kalau kita tinggal, ia dikira sebagai ibadah. Seperti apa? Seperti minum arak. Minum arak Allah tak bagi minum. Tapi kita kena tinggalkan arak tu, jangan duk minum. Kalau tinggalkan, baru dia jadi ibadah. Baru dia jadi ibadah. Jangan berzina, Allah kata wala taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina, innahu kana fahishah, sungguhnya zina itu suatu benda yang keji, suatu benda yang tak elok. Wa sa'at sabila, dan satu jalan hidup ataupun satu cara hidup yang buruk. Kena tinggal zina tu, tak boleh duk buat. Sebab itu perkara itu disebut an-nawahi, perkara yang perlu ditinggalkan. Jadi ibadah ini bukan takat hak Allah suruh saja. Hak Allah suruh ni suruh semayang, aqimus solah kan, suruh semayang, itu pun ibadah. Benda yang tinggal itu pun dikira sebagai ibadah. Macam kita ambil contoh yang terkini lah. Contoh terkini, pemerintah negeri, ataupun kita sebut ulul amri. Dia kata jangan duk pi masjid lah musim-musim COVID-19 ni, jangan duk pi. Ni COVID-19 ni jangan duk pi, corona ni. Kalau pi sat gini berjangkit dengan orang, payah dia kata.
Payah nak berjangkit dengan orang. Jangan duk pergi solat jemaah dekat masjid. Solat dekat rumah, jangan duk pergi. Kalau orang hak jenis melatah lagi ni, dia kata apa ni tak bagi orang pergi mayang jemaah ni. Kan? Duk takut apa corona tu lagi daripada Allah. Sebab dia tak tahu. Ibadah itu bukan sekadar kita buat, tapi ada benda yang kita tinggal untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan orang ramai juga dikira sebagai ibadah. Sebab tu orang-orang hok duk cakap-cakap lagu ni dia kena tahu balik apa maksud ibadah hok betul-betul tu. Bukan orang tak bagi pi tu sabik orang tak mau bagi semua. Tuhan dak bukan, tapi nak menjaga kita. Dan perintah yang dikeluarkan oleh ulul amri itu pun tak bercanggah dengan syarak. Sebab dia pun nak jaga kita. Dulu masa tak ada corona tak mau duk pi. Lepas tu dah tak ada nak pi pula. Kan? Dicengih hit begini nak pi. Kena lagu tu. Jadi bukan semua benda dikira sebagai bukan semua tu dikira sebagai orang kata benda yang kena buat aja. Ada benda yang kena tinggal pun dikira sebagai ibadah. Lepas ni pi lah. Bila ulul amri kata boleh pi lah ni, pi dah corona habis dah. Pi lah. Pi yang Muhammad. Jangan duk komen pula. Jangan duk komen pula orang supi. Macam itulah. Jadi itu takrif ibadah. Itu takrif ibadah. Setiap perkara yang kita buat Allah suka. Allah redha. Ada dalil pula. Lagi kemas tu. Ada dalil pula yang sahih. Kan? Daripada kata-kata ataupun perbuatan batin ataupun perbuatan yang zahir. Itu dikira ibadah. Dan setiap ibadah itu dia datang sama ada dalam bentuk suruhan ataupun suatu benda yang dilarang atau tak bagi buat. Juga dikira sebagai ibadah. Itulah dikatakan sebagai ibadah. Itu maksud ibadah. Baik. Ibadah ni ada berapa? Ada apa jenis ibadah ni? Baik, ibadah ni para ulama bahagi dia ada dua jenis. Ibadah ni ada dua jenis. Satu kita kata ibadah khususiyah. Satu lagi kita kata ibadah yang umumiyah ataupun ibadah am. Khususiyah dengan umumiyah. Dua tu. Mau ada buku tulislah. Tulis. Satu ibadah khususiyah. Apa dia ibadah khususiyah? Ibadah khususiyah ni ibadah yang ataupun perbuatan yang Allah suruh buat dan ada cara-cara dia nak kena buat. Tak boleh kita buat ikut dan kita, tak boleh. Dia ada syarat-syarat dia. Dia ada rukun-rukun dia. Dia ada waktu-waktu dia, keadaan dia, bila kena buat dan sebagainya. Itu dinamakan ibadah khususiyah. Contoh macam apa? Contoh solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Nak mayang ada rukun dia, ada syarat dia, ada waktu dia. Bukan boleh mayang luhur pukul 8 malam, tak boleh. Sebab waktu dia lari. Waktu dia lari, Allah suruh mayang waktu luhur. Waktu zuhur. Minta maaf. Waktu zuhur. Ada waktu-waktu dia. Kalau nak puasa pula, puasa wajib, tak boleh duk puasa bulan Jamadi awal, tak boleh. Allah suruh puasa bulan Ramadan. Kan, duk buat rajin lebih puasa tiap bulan pula. Dia kata puasa wajib. Allah suka. Tak boleh. Sebab itu ibadah khususiyah. Dia ada waktu-waktu dia. Dia ada waktu-waktu dia. Jadi kena ikut Kena ikut sebiji. Lagu mana Nabi buat, lagu tu lah kita buat. Lagu mana Allah nak, lagu tu lah kita buat. Itu dinamakan ibadah khususiyah. Itu tekat tu. Boleh insya-Allah. Itu khususiyah. Satu lagi dipanggil umumiyah. Ibadah yang umum, yang am. Ibadah yang umumiyah ni dia tak ada had dia. Bila nak kena buat, berapa nak kena buat, lagu mana nak kena buat, kan? Macam mana nak kena buat? Tak ada. Ikut kita lah. Kalau kita buat, Allah janjikan pahala. Contohnya apa? Contohnya sedekah. Sedekah mana ada Allah tetap nak kena sedekah banyak ni. Pi kat kawan tu gamak teruk sikit banyak ni. Tak ada, Allah tak tetap. Nak sedekah pula bila yang sesuai, tak ada, Allah tak tetap. Bila-bila boleh. Berapa banyak? Ikut kemampuan kita. Tak mau sedekah tak apa tak? Tak apa tak ada masalah. Dia tak ada ketetapan. Apa lagi contoh yang lain? Contoh yang lain cakap baik-baik dengan ibu bapa. Itu pun dikira sebagai umumiyah. Tak ada cara macam mana nak cakap lagu baik, macam mana nak cakap baik tu. Allah ada habaq tak? Tak ada. Cuma Allah bagi garis panduan yang umum aja.
dalam Al-Quran. Dalam suratul Isra. Allah kata kalau dengan mak pak ni, fala takul lahuma uff. Janganlah kamu duk cakap uff. Ataupun maksud uff tu bahasa-bahasa yang kalau kita cakap tu tak elok lah, mak pak kita tak suka. No? Ni ada orang hak lurus pula, dia kata tak boleh kata uff, kata boleh. Bukan lagu tu maksudnya kan dia jenis itu. Nak kena terang lah. Kan? Fala takulahuma uffin, maksudnya jangan duk cakap bahasa-bahasa yang depa tak suka. Wala tanharhuma, jangan duk jokoh depa, tak boleh. Jangan duk jokoh depa, jangan tinggi suara dengan depa. Wa qul lahuma qawlan karima. Tu Allah kata cakap dengan depa, cakap dengan bahasa yang elok. Cakap dengan cara yang elok. Allah tak habaq bukan kita macam mana cara yang elok tu. Kena pandai-pandai fikirlah hak tu. Bahasa apa yang elok dengan mak pak ni Allah habaq tak? Tak ada ah. Dia dikira sebagai umumiyah. Kalau baca Al-Quran pun bila nak kena baca? Tak ada. Tak ada. Banyak mana nak kena baca? Ikutlah. Ikut setakat mana yang kita mampu. Itu dikatakan umumiyah. Boleh tak tu? Itu dinamakan ibadah. Ibadah khususiyah dan umumiyah. Insya-Allah kita pergi sikit-sikit lagu tu. Sikit-sikit lagu tu. Baik. Masuk balik, tengok balik matan ni. Asyirku fi ibadatillahi ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalil kepada syirik ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ni telah kita syarah pada kuliah yang lepas. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa-dosa orang-orang yang mensyirikkannya, yakni menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampunkan dosa yang selain pada syirik. Selain daripada syirik. Sekadar kemampuannya. Kalau Allah mahu, dia ampunlah. Macam itulah liman yasha. Mengikut kehendaknya. Macam tu. Dan dalil yang kedua yang diletakkan oleh penulis ini, dia letak innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Itu surah Al-Maidah ayat 72. Surah Al-Maidah ayat 72. Allah kata sesiapa innahu man yusyrik billah, barang siapa yang mensyirikkan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka diharamkan Allah buatnya syurga, dia tak boleh masuk syurga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidaklah orang-orang yang zalim itu, yakni orang yang mensyirikkan Allah itu, akan mendapat sebarang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, daripada dalil-dalil ini. Pasal apa? Tok guru kita letak dalam matan ni. Pasal apa? Sebab dalil-dalil ini ingin menunjukkan jenis-jenis hukuman yang Allah akan bagi kepada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama yang saya baca tadi itu, iaitu dalil yang menunjukkan kepada hukuman di dunia. Kalau orang buat syirik, macam mana hukuman dia kat dunia? Macam mana dia akan dapat? Apa yang dia akan dapat? Allah tak ampun dosa dia. Kalau tak ampun dosa dia tu, apa lagi yang akan jadi atas dunia ni? Lagi kita akan masuk. Dan dalil yang kedua itu, maksudnya dia nak tunjuk hukuman yang berada di akhirat, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk kepada dalil yang pertama, iaitu hukuman di dunia. Dalilnya apa yang tadi yang saya baca? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tak ampun dosa-dosa orang yang mensyirikkannya, dan Allah mengampunkan dosa-dosa yang selain padanya mengikut kehendaknya. Itu surah An-Nisa. Ini menunjukkan dalil di atas dunia. Apa dalil hukuman di atas dunia. Para ulama mengumpulkan banyak-banyak dalil ini, dan mereka menyimpulkan apakah hukuman-hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang mensyirikkan Allah ketika di atas dunia. Baik, hukuman yang pertama, kita ambil 2-3 contohlah. Hukuman yang pertama, bukanlah diikut terutan ni, maksudnya antara contoh-contoh.
dalil yang atau contoh-contoh hukuman yang akan dikenakan. Baik, kalau sekiranya seorang suami isteri, ada sepasang suami isteri, dia mendirikan rumah tangga, tiba-tiba salah seorang daripada mereka itu, sama ada suami ataupun isteri, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil suamilah. Kalaulah satu orang pasangan, suami itu melakukan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkahwinan mereka itu, hukum asalnya perkahwinan mereka yang mensyirikkan Allah ini terbatal dengan automatik. Terbatal dengan automatik. Terfasah dengan automatik. Mana dalilnya? Nak cakap lagu tu kena buat main dalil. Mana dalilnya? Dalilnya daripada surah Al-Baqarah ayat 221. Allah kata, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Itu dalil dia. Allah kata, dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik sehingga mereka beriman. Kalau mereka tak beriman, jangan duk menikah dengan mereka. Jangan duk menikah dengan mereka. Ini hukum asal. Ini hukum asal. Dan hukum asal ni pun agak keras lah. Agak tegas hukum asal ni. Sekiranya salah seorang pasangan dalam suami isteri itu melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkahwinan terbatal dengan automatik. Cuma saya nak bawa pandangan yang kedua, yang lebih wasati, lebih moderate sikit. Ada yang kata, kalaulah suami isteri itu ataupun salah seorang mereka itu mensyirikkan Allah. Katalah lelaki itu syirikkan Allah, tapi perempuan tu isteri dia tu tak. Kata lelaki itu mensyirikkan Allah, tapi dia buat syirik itu, dia tak tahu pun kata benda tu syirik. Pi jumpa tukang tilik kan? Abang pergi jumpa tukang tilik tadi. Duk pisau tangan lagu tu. Oh, dia kata, abang, oi, awak duk buat lagu tu syirik tu abang. Tak boleh lagu tu. Abang tak tahu pun kata benda tu syirik. Adakah terbatal perkahwinan mereka? Kan? Kalau ikut hukum Hasan tu batal, buat benda lagu tu. Tapi pandangan yang moderate sikit, dia kata tak batal. Tak batal. Sebab dia buat itu atas dasar kejahilan. Dia tak tahu pun kata benda tu syirik. Tapi perbuatan tu dikira sebagai dosa besar lah, dan lelaki itu kena bertaubat. Itu lebih moderate sikit. Lebih wasati sikit dia kata. Kena bertaubat lah si pelaku tu. Tapi perkahwinan mereka tetap lagi sah dan tidak terbatal. Tapi kalau sekiranya lelaki itu dia pergi jumpa tukang tilik dan dia tahu pula jumpa tukang tilik tu syirik, dia saja juga nak buat benda syirik tu. Ni abang ni pergi jumpa tukang tilik ni, awak ni. Abang buat apa lagu tu ni? Syirik buat lagu tu. Baik pergi syirik-syirik pergi. Abang bukan tak tahu kata syirik, saja nak buat. Baik pergi kat abang lah. Dia buat cakap lagu tu. Maka dia kembali kepada hukum yang asal tadi. Perkahwinan terbatas. Perkahwinan terbatas. Pula dengan isteri pula dia redha pula perbuatan. Tak apalah abang. Tak apa, pergi jumpa pergi lah. Tak ada apa. Dia kata dia redha pula dengan perbuatan syirik suaminya itu. Maka hukum dia kembali pada asal. Terfasah orang kata apa? Perkahwinan mereka itu. Tercerai lah mereka secara automatik. Kena macam tu. Jadi saya lebih cenderung kepada pandangan yang kedua itulah. Perkahwinan mereka tidak akan terbatal. Tapi perbuatan mereka itu berdosa dan kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hukuman yang pertama. Hukuman yang pertama di dunia. Wa minal ahkami aidan, adapun hukuman yang lain, annahu idza mata la yusalla alaih wa la yughsil. Kalaulah seorang itu mati dalam keadaan syirik dan orang tahu dia ni buat syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jenazahnya tidak disolatkan dan dia tidak dimandikan jenazahnya. Sebab dia tak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang satu kampung tahu dia ni memang buat syirik ni, bukan dah bertaubat ni. Bukan dah bertaubat, maka jenazahnya tidak disolatkan dan tidak dimandikan. Maksudnya mandi jenazah lah. Wa minal ahkam, yang lain pula, lain pada tu, annahu la yudfinu fi maqabiril muslimin. Jenazahnya itu tidak akan dikebumikan bersama dengan kubur-kubur orang-orang muslim.
Dia kena pergi ke bumi kubur orang lain. Kubur apa dia dulu dia syirik tu. Kata dia syirik, dia buat agama Buddha. Pergi tanam orang tu. Pergi simpan orang tu. Tak pun pergi simpan lah orang lain. Jangan duk simpan dekat tempat orang Muslim. Tu dia berat tu. Itu hukuman tu dekat dunia tu baru tu. Tu atas dunia baru tu. Wa minal ahkam, ada lagi hukum yang lain. Orang yang syirik ini tidak akan dibenarkan masuk. Kalau dia hidup, dia tidak dibenarkan masuk ke dalam Masjidil Haram. Tak boleh pergi Mekah. Tak boleh pergi Mekah. Mana dalilnya? Dalilnya ada dalam surah Taubah. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang yang mensyirikkan Allah itu najas. Najas ni, mereka ini najis, Allah kata. Mereka ini najis. Bukan najis tu badan mereka tu najis. Pegangan mereka itu, pegangan mereka mensyirikkan Allah tu, pegangan mereka tu najis. Fala yaqrabu Masjidal Haram, janganlah mereka itu mendekati Masjidil Haram. Jangan duk pi Masjidil Haram, Allah kata. Jangan bagi pok-pok yang mensyirikkan Allah ni pi Masjidil Haram. Maksud di sini syirik yang ni syirik yang sengaja. Bukan yang tak sengaja, syirik yang sengaja. Jangan mereka mendekati Masjidil Haram. Itu sebahagian hukuman di dunia. Banyak lagi lah, tapi kita sebut itulah sedikit sebanyak. Itu hukuman di dunia untuk orang-orang yang mensyirikkan Allah. Baik. Yang kedua, apakah hukumannya di akhirat? Di akhirat kita baca balik dahlia yang kedua, innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka diharamkan buatnya syurga. Dia tak boleh masuk syurga sampai bila-bila. Kalau dia mati dalam keadaan syirik dan tidak sempat bertaubat, syurga sampai bila-bila pun dia tak boleh masuk. Allah haramkan syurga buatnya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lil-zalimin min ansar, dan tidaklah orang-orang yang zalim ini mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Al-Maidah. Jadi itu ayat yang menunjukkan hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat. Dia tak boleh masuk syurga. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Tempat kembalinya adalah neraka. Baik. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan hukuman-hukuman di akhirat dan di dunia. Wa minhu, kita sambung sikit. Wa minhu, Tok Syekh kita bagi contoh. Apakah contoh-contoh perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala? Wa minhu adz-dzabhu li ghairillah. Antara benda yang boleh menjadi syirik pada Allah. Contoh yang dia bagi sini ialah sembelih bukan kerana Allah. Melakukan sembelihan bukan kerana Allah. Kaman yazbahu lil jin au lil qabr. Seperti mana dia menyembelih kerana jin ataupun kepada ahli-ahli kubur. Itu tuk guru kita kata. Seperti mana dia sembelih untuk jin ataupun ahli-ahli kubur. Itu masalul muallifu rahimahullah. Itulah contoh yang diberikan oleh syekh kita ni, tuk guru kita ni. Apa contoh dia yang bagi? Kadzabhu li ghairillah. Sembelih bukan kerana Allah. Baik. Az-zabhu li-ibadah. Sesungguhnya sembelih itu suatu ibadah. Sembelih binatang ni kerana Allah itu ialah suatu ibadah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Itu surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 162. Kita duk baca dalam doa apa orang panggil? Doa iftitah, doa pembukaan solat. Allah kata, "Kul," katakanlah, sesungguhnya, inna salati, sesungguhnya solat aku, wa nusuki, dan korban dan sembelihanku. Ada juga yang kata wa nusuki ini ibadah, ibadah sembelih itulah. Ataupun semua jenis ibadah. Wa nusuki juga diterjemah sebagai sembelih. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku, matiku, lillah, kerana Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Itu dalil menunjukkan ibadah itu, menunjukkan sembelih itu suatu ibadah. Wa qala subhanahu fasalli li rabbika wanhar.
Tu surah apa tu duk baca lalu tu? Duk baca lalu rumah mayang kan, pendek. Fasalli rabbika wanhar. Itu surah Al-Kautsar. Ayat 2. Inna a'tayna tu. Surah Inna a'tayna, Al-Kautsar. Allah kata fasalli. Fasalli rabbik, maka hendaklah kamu solat. Solatlah kepada Tuhanmu. Wanhar, dan alirkanlah darah. Maksudnya, dan sembelihlah. Lakukanlah ibadah sembelihan. Ada juga yang menggunakan dalil ini untuk solat sunat Aidil Adha dan ibadah korban pada hari Aidil Adha. Bertepatan dengan maksud ayat ni lah. Fasalli li rabbika wanhar. Solatlah pada Tuhan kamu dan lakukanlah sembelihan. Itu perintah Allah yang menunjukkan bahawa sembelih itu suatu ibadah. Baik, kalau sembelih selain daripada Allah, bukan kerana Allah, seperti apa? Seperti sembelih terhadap jin. Sembelih kerana nak sembah jin. Orang Melayu pun ada duk buat juga. Orang Melayu ni. Dulu lah ni tak ada dah kot. Minta-minta tu tak ada lah kan. Dulu ni orang kata kalau nampak pokok besar-besar tu, ada langsir kat duk mengusik atas tu. Orang kampung takut habis. Takut habis. Jangan duk pergi tang pokok tu, jangan duk pergi, dia kata. Jangan duk pergi. Awak pergi lah tang tu, mata merah tu. Takut hantu lagi pada takut Tuhan. Jangan duk pergi tang tu. Kini gelak lagi. Tak lari dia kata. Duk takut tu. Depa kata kalau orang kampung-kampung ni dia tak mau bagi kena kaca tu, dia pergi jamu. Jamu pulut kuning dengan telur rebus. Atuk dalam apa? Talang bunga tu. Boboh. Kan? Boboh penuh. Abang nak pergi jamu. Jin kan nak makan pun lah orang duduk belakang pokok tu kan. Macam tu lah. Itu melaku. Ataupun dia letak ayam golek kan. Dia sembelih ayam tu bukan kerana Allah tu. Sembelih untuk jin tu. Untuk penunggu tempat tu. Ini dia kata sembelih untuk jin. Syirik. Tak boleh duk buat. Aulil qabr. Ataupun sembelih pada ahli-ahli sahibul qabr. Dia kata ni. Ahli-ahli kubur. Kubur-kubur Tok Wali ni. Keramat-keramat ni. Orang Melayu dia syok sungguh. Kebanyakan lah. Bukanlah semua. Kebanyakan. Dia suka sungguh je ni kubur-kubur ni. Mai pula pok-pok je ni duk menari atas kubur tu. Lagi dia syok. Lagi dia duk syok. Benda duk mai ke kubur dah. Dia mai pula geng-geng tu duk ajak pergi kubur lagi. Bukan nak pergi ziarah, nak ingat mati duk pergi menari, duk pergi sembah pula. Pergi jamu pula kat orang tu. Tok Wali tu duk bagus Tok Wali tu kubur dia tu. Hak mana kubur elok kali tu. Bagus dia kata keramat tu kubur tu. Dulu dia ni, dia masa hidup dulu ni. Masa hidup. Subuh tu duduk kat Malaysia. Subuh tu dekat Malaysia. Masuk waktu duha dia kata duduk kat Mekah dah. Dia jalan lagu mana tu. Jalan lagu mana tu. Depa kata cerita macam-macam lah kan. Depa kata tentera Jepun hambat dia kata cari tak jumpa Tok Syekh tu. Allah lindung. Depa kata duduk bawah daun tu. Munyi bawah daun tu. Tok Syekh tu jadi kecil. Sungguh dia kata kena pergi minta ni. Kena pergi minta pertolongan kat orang-orang lagu ni. Pergi duduk sembah lagu tu. Bagi pulut kuning, bagi ayam apa semua. Ini perbuatan-perbuatan yang syirik. Kerana yang selayaknya ibadah sembelih-sembelih ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk jin ataupun untuk sahibul qabr. Orang-orang yang berada di dalam kubur. Orang yang duk berada dalam kubur tu pun dia pun duk doa kita. Kita duk pergi minta kat dia. Dia dalam tu pun tak ketahuan jadi lagu mana tu. Tak kena jawab malaikat pun tak lepas. Kita duk pergi minta pula lagu tu. Macam tu. Islam dia benterah perbuatan-perbuatan yang syirik, khurafat ni. Tahyur ni. Sebab tu Islam dia, orang hak belajar Islam hak betul ni bukan dia jadi makin tak cerdik, dia jadi makin cerdik. Dia jadi makin cerdik sebab panduan Islam itu mengajak manusia supaya berfikir dengan rasional. Sembelih hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk makhluk ataupun makhluk-makhluk yang kelihatan ataupun tidak kelihatan ni. Itu contoh perkara-perkara yang boleh mensyirikkan Allah. Seperti sembelih yang bukan kerana Allah. Selain pada itu ad-du'a qad talibil madad min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illa Allah. Seperti mana dia duk bermadad-madad ni. Ni nak sebut madad pula ni. Baik pi. Nak sebut madad-madad ni. Seperti mana dia duk bermadad-madad kepada selain daripada Allah.
Sebelum kita masuk waktu lah, tuan-tuan tahu tak madat-madat ni apa? Dia nak cerita ni. Apa dia madat-madat ni? Al-madat ni maksudnya dia satu perbuatan yang dikatakan sebagai istirathah. Satu perbuatan yang dikatakan sebagai istirathah. Istirathah ni maksudnya minta tolong. Minta tolong. Dalam Islam ada istirathah. Ada istirathah. Tapi istirathah yang berada dalam Islam ni istirathah yang dibenarkan. Yakni minta tolong hanya untuk minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu istirathah yang dibenarkan. Tambah-tambah perkara yang kita nak minta tolong tu, perkara tu Allah saja yang boleh tunaikan. Apa dia contohnya? Nak minta kaya. Minta kaya, minta bagi sihat. Kalau duk sakit nak minta bagi sembuh. Semua tu bukan makhluk boleh buat. Allah saja boleh buat benda tu. Jadi istirathah kita minta al-madad. Depa duk ucap al-madad. Madadu ya Allah. Madad ni tolonglah aku ya Allah. Itu istirathah yang dibenarkan. Ada tak yang tak dibenarkan? Ada juga. Ada juga yang tak dibenarkan. Yang tak dibenarkan ni macam dia duk al-madad. Al-madad dia duk sebut nama makhluk. Law ni duk ni nasyid-nasyid pelik-pelik ni. Kita bukan tak bagi nasyid, bukan tak bagi qasidah, bagi. Tapi kena check lah lirik tu. Ni duk nasyid pelik-pelik. Kullul qulubi ilal habibi tamilu. Dia kata hafal hok pelik-pelik ni pun kena hafal juga. Abang nak buat hujah. Dia duk nasyid lagu tu. Ni pok-pok sufi qulu ni. Kullul qulubi ilal habibi tamilu. Al-madad, al-madad, al-madadu ya Rasulullah. Jam. Al-madad, ya tolonglah, minta tolonglah. Al-madadu ya Rasulullah. Tolonglah kami wahai Rasulullah. Dia duk buat lagu tu. Siapa aja tempat kita minta tolong ni? Duk baca dalam Fatihah tiap-tiap kali duk mayang ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah kami sembah, pada engkau kami minta pertolongan. Bukan kepada Rasulullah. Rasulullah sungguh pun dia Rasulullah, dia pun tak boleh buat apa. Dia hanya menjadi pesuruh Allah walaupun Allah muliakan dia. Tapi tempat pertolongan yang sebenar, yang hakiki adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada rasul-rasul. Bukan pada orang-orang yang soleh. Mereka hanya diangkat darjat yang lebih sedikit pada kita. Lebih sedikit pada kita. Tapi bukanlah dengan sebab dia angkatnya darjat itu, kita boleh menghalalkan minta tolong kat dia. Tak boleh. Al-madad ni minta dekat Allah aja. Bukan al-madadu ya Rasulullah tu yang duk nasyid-nasyid ni pok-pok sufi. Tu saya takut ni benda-benda lagu ni. Orang duk ingat benda ni Islam. Tapi benda ini dia mensyirikkan dalam cara yang halus. Al-madadu ya Rasulullah duk kata. Kalau belah-belah India tu, dia lagu ni belah tasawuf sufi. Dia duk minta tolong dengan ni Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni orang soleh. Tapi orang yang duk ikut-ikut dia ni yang duk jadi ulu ni. Lagi teruk dia tak kata al-madad, dia kata ya al-ghaus, ya al-ghaus. Wahai sang penolong, wahai sang penolong. Apa dia buat keluar cerita khurafat lah, tak betul lah. Dia kata dulu ada perempuan nak kena rogo dekat India. nak kena rogo dekat India. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni duduk dekat Iraq. Dia tahu kata ada perempuan nak kena rogo ni. Dia ambil selipar dia tuju dari Baghdad tu, kena orang duk rogo kat India tu. Dia kata tu Aus tu orang soleh tu, dia kata. Tuju dari Baghdad tu kasut tu sampai mai ke India tu. Dia kata tu Aus tu. Waktu kami duk suruh ya Aus. Tu kami beristighasah dengan dia. Ini suatu benda yang tahyul. Suatu benda yang khurafat. Pertolongan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tolong kat dia. Kalau Syiah dia ada pula ya madad lagu lain. Al-madadu ya Husain. Al-madadu ya Husain. Husain, Ali. Duk sebut nama-nama Ali, Husain. Hasan ni kurang sikit. Dia tak ada orang Syiah tak bersuka. Hasan ni dia kurang sikit. Yang selalu sebut Husain. Al-madadu ya Husain. Ada geng-geng yang duk mama ni. Minta maaf sebut pi. Yang duk mama selawat perdana ni. Kita tak tahu apa. Al-madadu ya Husain, al-madadu ya Husain. Kita duk bawah isyuk dia kata mak kerak pun tak apa lagu ni Duk idap menyanyi Sunnah Nabi tinggal duk idap menyanyi
Dia dah menyanyi al-madadu ya Husain. Dia tak tahu kata perkataan yang diucapkan itu boleh membawa kepada kesyirikan. Pertolongan hanya untuk Allah. Daripada Allah Subhanahu Taala, bukan daripada makhluk. Baik siapa pun dia, Husain ke, Ali ke, Fatimah ke, Rasulullah sendiri pun tak, Rasulullah tak bagi. Minta pada Allah Subhanahu wa Taala. Minta maaf lah kot terkasar sikit. Pergi dia nak kena kata tuan-tuan, dia tak boleh, dia geram. Nak kena kata ya. Benda ni memang dia mai. Tu zaman dia katakan zaman fitan ni, zaman fitnah. Dia mai dengan cara yang kita tak sedap. Kita anggap benda tu sebagai Islam lah ni. Apa tak nak Islamnya? Puji Rasulullah. Sebenarnya diselit dengan jarum-jarum. Ada jarum-jarum kesufian yang ulu, ada juga jarum-jarum Syiah dan sebagainya. Ini kita kena hati-hati. Baik, balik pada tajuk. Tu dah di piata tu. Balik pada tajuk. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu Taala. Seperti mana al-madadu min ghairillah. Jangan nak minta selain daripada Allah. Terutamanya perkara-perkara yang Allah saja boleh tunaikan. Macam nak minta kaya, minta ke Allah. Minta berkat umur, minta ke Allah. Minta berkat ilmu, minta ke Allah. Minta hajat semua, hajat kita semua yang dalam dunia ni, aku nak hak ni ya Allah, aku nak hak ni, aku nak ni. Minta ke Allah Subhanahu Taala. Bukan makhluk boleh tunai benda-benda lagu tu. Allah saja. Kena minta dekat dia. Kena minta dekat Allah Subhanahu Taala saja. Seperti mana yang kita duk baca dalam solat tu. Seperti mana yang kita duk baca. Yang terakhir antara contoh-contoh perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik kepada Allah ini ialah taat kepada makhluk pada perkara yang perkara yang dihalal dan haram. Fi tahlili wa tahrimi, dia kata sini taat kepada makhluk kepada perkara yang halal dan haram. Tapi taat itu memanglah Allah kata ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulul amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul dan taat pada ulul amri, pemimpin di antara kamu. Tapi ketaatan kepada pemimpin ni sebenarnya dia ada garis panduan dia. Bukan semua arahan daripada ulul amri itu boleh ditaati. Kalau sekiranya arahan itu baik, arahan itu membawa kemaslahatan kepada umat dan sebagainya, hak tu kena taat. Tapi kalau sekiranya arahan itu melanggar dasar-dasar prinsip Islam, melanggar perintah Allah dan Rasul, yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh taat. Fala sam'u wala ta'ah. Jangan dengar dan jangan taat. Jangan dengar dan jangan taat. Yuti'uhu fi tahlilil haram. Seperti mana kita taat kepada perkara yang pemerintah kata benda tu Allah kata tak boleh buat, haram, tapi pemerintah kata boleh buat benda tu. Mesti apa? Zina dan sebagainya. Pemerintah kata boleh zina ni, jangan duk taat. Sebab perkara itu telah diharamkan oleh Allah. Au tahrimul haram, ataupun perkara yang diharamkan oleh Allah, perkara yang dihalalkan oleh Allah tetapi kita mengharamkan ia. Solat terutamanya, Allah halalkan perkara itu. Memang kena buat pun dia kata tak boleh. Jangan, saya nak rakyat saya jangan duk solat. Dia kata haram solat ni. Dia mengharamkan benda yang halal. Allah kata dalam Al-Quran, jual beli itu halal, riba itu haram. Dia tukar kali lagu tu. Riba itu halal, jual beli itu haram. Tak boleh. Perkara-perkara itu tidak boleh ditaatilah. Kalau dia taat juga, fayakunu musyrikan. Dia akan jadi orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukuplah waktu untuk pagi ini, tuan-tuan. InsyaAllah. Baik, untuk pertemuan yang seterusnya kita akan masuk. Habis dah. Naqidul awal tu. Pembatal keislaman yang pertama tu habis dah. Kita syarah. Pembatal yang pertama itu syirik tu habis dah. Kita syarah berkenaan dengan perkara tu. Dan insya-Allah untuk kuliah yang seterusnya kita akan masuk naqidus tsani, pembatal yang kedua itu meminta selain menjadikan sesuatu itu sebagai wasaid ataupun perantara yang kepada Allah Subhanahu taala. Perantara, maksud kita kalau nak minta ni minta dekat Allah, tapi dia ambil benda itu dia minta kat benda tu pula. Macam tulah. Hak tu nanti kita bincang pada minggu yang akan datang ataupun pertemuan yang akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah kurang daripada diri saya sendiri.
insya-Allah minta ampun, minta maaf banyak tuan-tuan insya-Allah. Kepada yang luar daripada negeri Perlis ni, minta maaf lah, kut-kutlah bahasa yang saya tuturkan ini tidak dapat anda fahami, minta maaf banyak-banyak lah. Itu bukan suatu benda yang disengajakan oleh saya lah, insya-Allah. Hakikatnya kita mohon pada Allah SWT, moga-moga apa yang kita mengaji pada pagi ini mendapat barakah di sisi Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.